membincangkan latihan ulang kaji sains tingkatan 2. Dapatkan soalan di bahagian description. Bahagian A, soalan 1, nyatakan kumpulan yang betul bagi haiwan berikut. Di sini diberikan 4 pilihan jawapan. Pilihan jawapan A, kumpulan reptilia, harimau. B, burung, penguin. C, mamalia, ikan hiu. Dan D, amfibia, buaya. Okey, kita lihat satu persatu. Adakah harimau kumpulan reptilia? Tidak. Harimau melahirkan anak. Jadi dia adalah mamalia. Okey, yang kedua penguin. Penguin kumpulan burung. Okey, yang itu betul. So jawapan bagi soalan 1 adalah B. Ikan hiu bukan mamalia. Ikan hiu kumpulan ikan. Buaya bukan amfibia. Buaya kumpulan reptilia. Kita lihat soalan 2. Encik Mutu ingin mengawal populasi tikus di ladang kelapa sawitnya. Apakah kaedah kawalan biologi yang boleh digunakannya? Kaedah kawalan biologi. Kawalan biologi merujuk kepada kita menggunakan pemangsa untuk membunuh haiwan perosak. Pilihan jawapannya A. Meletakkan perangkap tikus yang banyak. B. Meletakkan racun tikus di bawah pokok kelapa sawit. C. Meletakkan sejumlah anjing yang dibiarkan bebas di ladangnya. D. Meletakkan sejumlah burung hantu yang dibiarkan bebas di ladangnya. Dapat tak jawapannya? Okey, jawapannya D. Meletakkan sejumlah burung hantu. Sebab kita nak kurangkan populasi tikus. Maka kita guna burung hantu untuk bunuh tikus itu. Soalan 3. Raja menunjukkan seorang kanak-kanak sedang menghidap suatu penyakit. Raja macam ni. Memang ternampak sangat kanak-kanak ni kekurangan vitamin, makanan, kekurangan nutrien. Pilihan jawapan antara yang berikut manakah menyebabkan penyakit itu? So dari raja kita boleh tahu ini adalah penyakit kwashiorkor. Okey, di mana adalah disebabkan oleh kekurangan. Pilihan jawapan A, mengambil lemak berlebihan. B, mengambil karbohidrat berlebihan. C, kekurangan protein. D, kekurangan mineral kalsium. Jawapannya C, kekurangan protein. Okey, soalan seterusnya, soalan 4. Anathan mengalami cirit-birit dan muntah selepas minum minuman tercemar. Apakah penyakit yang mungkin dihadapinya? Okey, biasa minum minuman tercemar di kawasan banjir. Okey, ataupun disebabkan air yang dia minum tu memang ada masalah. Pilihan jawapan A, diabetes. Diabetes tu kencing manis. B, malaria. C, taun. Dan D, leptospirosis. Okay. Jawapannya yang cirit-birit dan muntah, kolera kan? Tapi kolera ada lagi satu nama, iaitu taun. So jawapannya adalah C. Soalan 5. Antara proses berikut, yang manakah menyebabkan pembentukan embun pada waktu pagi? Embun biasa terbentuk di bawah daun. Pilihan jawapannya A, penejatan, iaitu cecair jadi gas. B, pembekuan, cecair tukar balik pepejal. C, pemejawapan, pepejal tukar terus kepada gas. Dan D, kondensasi, iaitu gas kepada cecair. So memang jelas jawapannya D, kondensasi. Soalan 6. Apakah tujuan pemperlawanan dalam kaedah pembersihan air? Pilihan jawapan A, memisahkan benda asing. B,
membunuh mikroorganisme, C. menyingkirkan benda asing terampai, D. menjadikan air rasa manis. Air yang kita minum hari-hari memang telah melalui proses pengklorinan, klorin kan? Jadi perlu ingat pengklorinan ialah untuk membunuh mikroorganisme. Soalan 7. Antara gaya berikut, yang mana telah dihasilkan apabila dua permukaan digosok antara satu sama lain? Pilihan jawapan A, daya magnet, B, daya graviti, C, daya elektrostatik, dan D, daya geseran. So magnet dan graviti memang jelas bukan jawapan. So memang tinggal dua, elektrostatik dan geseran. Okay, bagi soalan ni dua permukaan digosok, dia bukan disentuh, dia mesti digosok. Jadi jawapannya kita terima C, daya elektrostatik. Soalan 8. Raja menunjukkan suatu litar elektrik. Okay, kita lihat litar elektrik ini. Yang ini adalah bateri yang panjang positif, arus keluar dari positif sampai sini jumpa cabang. Maka yang ini adalah litar selari. Okay, soalannya, berapakah bacaan N meter? Di dalam soalan ini telah diberikan voltan dan juga bacaan rintangan, ada dua. Sebab litar selari. Masih ingat tak rumus nak cari rintangan berkesan dalam litar selari? Okey, rumusnya 1/A sama dengan 1/A1 tambah 1/A2. So, A1 di sini adalah 6. Kalau A1 6, maka A2 3 lah. Kalau A1 awal letak 3, A2 letak 6. Okey, dia akan jadi macam ni. Gantikan 1/A sama dengan 1/6 tambah 1/3. Okay, dan matematik samakan penyebut. So, dapat ni 3 darab 2 dapat 6, 1 darab 2 dapat 2. Penyebut dah sama. Tambahkan pengangka. Jadi, kita nampak 1/A sama dengan 3/6. Okay, 1/A. Yang kita nak cari adalah A. Cari A. Kita terbalikkan dia aja. 6 bagi 3. Maka A adalah sama dengan 2. A sudah dapat. Tapi soalan bukan nak cari A. Soalan nak baca meter. So, meter ialah untuk ukur arus. Dan kita akan gunakan rumus V sama IR. So, V voltan 4. I kita nak cari. A ganti rintangan berkesan 2. Dia akan jadi macam ni. Oh, maaf. Sebelum tu, kena tukarkan rumus dia. I adalah V bahagi A. So, A ini darab. Hingga dapat bagi. So, gantikan angka dia. So, I sama dengan V ialah 4 bahagi A adalah 2. Maka I sama dengan 2 ampere. So, jawapannya C. 2 ampere. Boleh? Okay. Kita teruskan soalan 9. Antara raja yang berikut, manakah menunjukkan corak bagi medan magnet yang betul? Okay, dan 4 pilihan jawapannya. Okay, kita lihat 1, A, B, C, D ya. Kita lihat dulu semua pilihan jawapannya. Okay. A. N, North, utara. S, South, selatan. Okey, cuma perlu ingat satu je. Dalam penentuan corak mesti keluar dari N, dari utara, masuk semula ke S, selatan. Tengok yang A. Adakah keluar dari N masuk ke S? N dia keluar, tengok anak panah dia. Dia keluar N masuk ke S. Okey, dari N pula. Tengok anak panah dia keluar, pusing ke S. Jadi betul lah jawapannya A. Saya ulang N keluar, S dia masuk. Jawapannya A. Soalan 10. Mengapakah dinding pawagang itu sinima, biasanya dilapisi dengan permukaan yang lembut? Pilihan jawapan A.
untuk mengelakkan gema. Gema yang ada bunyi balik tu bila kita cakap. B, untuk memantulkan bunyi, pantulan bunyi. C, untuk kelihatan kemas. Dan D, untuk menjimatkan hoarse. Boleh dapat jawapannya? Rasanya senang kan? So, jawapannya A, untuk mengelakkan gema. Sebab tu dia guna permukaan lembut. Dia nak serap bunyi tu. Okey, dah habis soalan bahagian A. Kita lihat bahagian B. Bahagian B ni, dalam PT3 ada 5 soalan. Tapi dalam video ni, kita nak bincangkan 4 soalan. Soalan 1. Raja di bawah menunjukkan 2 alat untuk mengukur tenaga elektrik. Okey. Boleh kenal alat ni? Apa bezanya? Lihat dalam raja, satu ada huruf besar A. Satu lagi huruf besar V. So, A adalah ammeter. V adalah voltmeter. P dan Q. Soalannya, nyatakan fungsi bagi alat P dan Q. Dia tak minta nama, dia minta fungsi. Tapi kamu kena tahu juga apakah nama alat ini, ammeter. So, apakah fungsi ammeter bagi alat P? So, jawapannya, mengukur arus elektrik. Okay. Dia untuk ukur arus elektrik. Bagaimana pula dengan voltmeter? Ini alat Q. Fungsi dia mengukur voltan. So, dapat 2 markah. Okey, kita masuk di soalan 1 bahagian B, tapi bahas soalan B. Nyatakan bacaan alat yang ditunjukkan pada raja di bawah. Diberikan 2 raja. So, 1 A. Maka kita tahu ini adalah ammeter. Okey, daripada 0 hingga 1. Tapi kamu dah biasa dengan kosong kan? 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ini 0.6, 0.8. So, senang ini 0.9. Dan jangan lupa unit dia adalah A, ampere. Okey, satu lagi. Bacaan ni bagi voltmeter 0 hingga 5. Ini dah ditunjukkan 1, 2 kan? Ini tengah-tengah 2.5. Maka anak panah ni adalah 2.6. Unitnya V. Jawapannya 1.9 ampere. Dan yang kedua 2.6 volt. Okay. Soalan 2. Lengkapkan teka silang kata berikut berkaitan dengan daya. Soalannya, kita lihat yang melintang dulu. Yang 1. Daya tuja yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu benda liat. Bila terapung, jawapannya mestilah daya apungan. Apungan. Yang kedua, wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimanfaatkan. So, daya apa yang kita boleh regang atau manfaatkan? Dapat jawapannya? Yes, elastik. Daya itu kita boleh regang, kita boleh manfaatkan. So, elastik. Yang 3, daya graviti yang bertindak ke atasnya. Dia mesti ada daya graviti, mesti bertindak ke atasnya. So, apakah jawapannya? Okay, berat. So, dia dah berat, maka daya graviti boleh bertindak ke atasnya. Itu yang menegak pula. Mana satu soalan. Daya yang mengarah ke pusat bumi. So, pusat bumi, graviti. Okay, biasa soalan bahagian B lebih senang dah. Berbanding bahagian C. Dan bahagian B, setiap soalan cuma 4 markah sahaja. Okay, bahagian B, soalan 3. Lengkapkan jadual menggunakan jawapan yang diberi untuk mengenal pasti cara pengaliran haba yang betul. Pilihan jawapannya sinaran, polakan, konduksi, sinaran. Soalannya, situasi A. Lapisan kuprum di bahagian bawah kuali keluri tahan karat
memindahkan haba ke kuali. So, di sini melibatkan haba pindah guna benda pepeja. Boleh? Bahagian bawah lapisan krum. Jadi, bila melibatkan pepeja, cara pengaliran haba adalah konduksi. B. Bumi mendapat tenaga haba dari matahari. Memang kan? Daripada matahari. So, jawapannya sinaran. C. Air di permukaan lebih panas kerana air panas naik ke atas. Air panas naik atas, yang sejuk turun ke bawah. Dan dia akan pusing. Seolah-olah kita memanaskan air itu. Okey, yang ini adalah pilihan jawapannya. Bukan pilihan, ini jawapannya. Perolakan. Dan di sebuah bangku diletakkan beberapa kaki dari api. Dan sisi bangku yang menghadap api menjadi panas. Okey, bangku tu letak berapa kaki dari api. Hanya sisi menjadi panas dia. So, bangku tu, haba tu pindah ke bangku. Adakah melalui sebarang medium? Adakah melalui medium pepeja? Takkan sebab letak berapa kaki. Juga tak melalui medium berdarir. So, di sini adalah melalui tanpa medium kan? Ini adalah sinaran. Di soalan 4 bahagian B, persekitaran kita penuh dengan pelbagai bunyi. Kita merasai bunyi melalui deria pendengaran. Soalannya A, isikan tempat kosong untuk melengkapkan pernyataan di bawah. 1. Bunyi adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh. Soalan ini tak ada pilihan jawapan. So, konsep asas bunyi perlu tahu. So, bunyi adalah satu bentuk tenaga dihasilkan oleh getaran. Dapat. Yang kedua, bunyi memerlukan tempat kosong untuk merambat. Okay. Bunyi memerlukan apa? Medium. Bunyi memerlukan medium. Medium boleh rujuk kepada pepeja, cair ataupun gas. Okay, soalan 4. Bahagian B. Tandakan dua ciri bunyi. Okay, yang mana satu betul kita tanda. Okay, lihat markah dia dua markah. Biasa dua markah hanya tandakan dua. 1. Tidak boleh diserap. 2. Tidak boleh merambat dalam vakum. 3. Bergerak lebih cepat daripada cahaya. 4. Boleh dipantulkan. Mana dua yang betul? Boleh dapat? Jawapannya yang kedua, tidak boleh merambat dalam vakum. Bunyi mesti ada medium. Mesti dipepeja secara gas. Kalau tak ada, tak boleh dengar. Memang tak dengar bunyi itu. Yang kedua, bunyi boleh dipantulkan. Selesai untuk bahagian B, kita pergi kepada bahagian C. Soalan 1. A. Raja dibawa menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh ahli untuk mengkaji arah dan magnetik daya. Bacaan neraca spring apabila blok kayu mula bergerak adalah 4 Newton. Kita lihat rajanya. Dia tarik. Ini pull. Bahasa Inggeris dia akan tarik. Ini neraca spring. Okay, ini ada wooden block kayu. Okay, so dia akan tarik ke sini. Dia gunakan 4 Newton. Soalannya, pada raja ni, labelkan arah daya geseran. Arah daya geseran, kita faham, bila kita tarik ke sini, dia bergeser kan? Arahnya sentiasa bertentangan. So, jawapannya ini. So, ingat arah daya geseran. Satu markah je. Okey, kita lihat soalan 2. Apakah daya geseran? Okay. Yang ini anda perlu memberikan maksud daya geseran dalam bentuk ayat. Kita lihat jawapannya. Daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. So, daya geseran tu yang tadi kita tarik satu belah. So, daya geseran dia menentang arah gerakan.
dan mesti berpindah antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Okey, soalan 3. Apakah magnitude gaya geseran dalam eksperimen ini? Okey, dalam soalan diberikan masa tarik bongkah kayu itu adalah 4 Newton. Gaya geseran magnitudenya adalah sama, iaitu 4 Newton. Cuma arah gerakan gaya geseran sahaja berubah. Maka jawapan bagi soalan 2 ialah 4 Newton. Okey, soalan seterusnya. Apabila beberapa titis minyak dititiskan pada permukaan meja, ramalkan bacaan neraca spring itu. Ramalan. Okey, maksudnya tak ada jawapan yang tepatlah. Tapi kita boleh bagi jurat macam magnitude tu. Kalau tadi kita tarik perlukan 4 Newton kan? Sebab ada wujudnya gaya geseran. Bila dititiskan minyak, tempat tu jadi licin. Jadi senang kita nak tarik. Kita tak perlu guna tenaga yang banyak untuk tarik. Jadi bacaan neraca spring tu sepatutnya kurang atau lebih. Sebab ramal. Kita bagi kurang daripada 4 Newton atau lebih daripada 4 Newton. So jawapannya kurang daripada 4 Newton. So dah senang kan, dah tambah minyak, senang kita nak tarik. So automatic magnitude-nya kurang daripada 4 Newton. Masih soalan 1. B. Encik Mutu seorang petani. Dia menggerakkan hasil tanamannya dengan menggunakan beg plastik. Suatu hari, kawannya menasihatinya untuk menggunakan kereta sorong seperti yang ditunjukkan pada raja. Kereta sorong. Ini kereta sorong dia. Boleh? Soalan dia. Apakah kelas tuas kereta sorong itu? Dibalik kepada bab daya tentang kelas tuas. Ada satu soalan. Saya rasa ini senang untuk kamu ingat, iaitu bulan Februari. Februari bulan 2. Semua orang tahu kan? Januari, Februari. Februari bulan 2. Kita guna ini untuk ingat dalam menentukan kelas tuas. Dalam tuas melibatkan 3 perkara, fulcrum, beban, daya. Kalau fulcrum ni di tengah-tengah adalah kelas pertama. Kalau beban di tengah-tengah, kelas kedua. Kalau tengah adalah daya, kelas ketiga. Maksudnya 3 benda ni. Okay, contoh sini, sini dengan sini. So, yang tengah-tengah ialah ini. Yang ini adalah apa? Fulcrum, beban atau daya. So, ikut raja, yang ini adalah beban. So, beban di tengah. Kita lihat tengah je. Tengah beban, kelas kedua. Kalau tengah itu adalah fulcrum, kelas pertama. Tengah itu daya, kelas ketiga. Boleh ingat? Maka kereta sorong, beban di tengah, jawapannya kelas kedua. Soalan 2. Hitungkan daya yang digunakan oleh Encik Mutu untuk dia membawa hasil tanamannya. Macam kita nak kira daya dia. So di sini melibatkan pengiraan tentang momen daya. Ini adalah fulcrum. So ini adalah daya. Jaraknya daya ke fulcrum mesti sama dengan jarak beban ke fulcrum. Kita lihat ya. So daya, ini adalah daya, jarak 1,5 meter. Itu jarak ke fulcrum. Sama dengan 600 Newton. 600 Newton ini adalah beban. Jarak 0,5. Kenapa bukan 1? Kenapa 0,5? Sebab kita nak ambil jarak beban ke fulcrum. Fulcrum di sini. Jarak beban ke fulcrum. So 1,5 tolak 1. Maka jarak sini adalah 0,5 meter. Teruskan pengiraan. 600 darab 0,5 adalah 300.
Ini jarak 1/5. Bawa ke sini, pindah ke sini, bahagi 1/5. Maka daya yang digunakan adalah bersamaan 200 Newton. So, 2 markah, awak perlu tunjukkan jalan kira beserta jawapan dengan unit yang betul. Soalan 3. Nyatakan kelebihan menggunakan kereta sorong berbanding membawa hasil tanamannya menggunakan beg plastik. Okey, soalan ini banyak jawapan. Asalkan jawapan kamu logik dan betul akan diterima 1 markah. Cikgu hanya berikan contoh jawapan. Antaranya mungkin lebih mudah atau slash ni atau hanya perlu tulis salah satu saja. Lebih mudah, jimat tenaga atau lebih cepat. Senang kan? Okey, next question. 4. Apabila menolak kereta sorong itu, salah satu nut tayarnya longgar. Seincik mutu menggunakan spana untuk mengetatkan nut tersebut. Okey, spana. So, ini adalah spana yang encik mutu guna. Soalannya, bahagian manakah yang perlu dipegang oleh encik mutu supaya kerjanya untuk mengetatkan nut roda lebih mudah, dan berikan sebabnya. Soalan ni dia tanya bahagian mana. Ikut rajah hanya 2 bahagian, iaitu J dan K. Awak tulislah 1. Kalau betul je dapat 1 markah. Sebabnya 1 markah. J atau K? Mungkin fikir sekejap, J atau K? K, jawapannya K ya. Sebab bila lebih jauh, tengok, serana semakin bertambah jarak tegak dari pangsi ke dayak. Pangsi adalah vakum ke dayak. Sini kita pegang. Sini adalah dayak. So, jaraknya ke sini. Bila jaraknya bertambah, momen dayanya bertambah. Maka lebih senang untuk dia nak ketatkan nut roda tersebut. Soalan seterusnya. Soalan 2 bahagian C. A. Lengkapkan jadual untuk menunjukkan komponen elektrik dan simbolnya. Ini senang dan penting ingat simbol. Kalau mentor, tengah-tengah adalah X. Lepas tu bulatkan dia. Okey. Voltmeter lagi senang. Rasa dia adalah V. V. Kalau ammeter A ya. Macam ni dapat 2 markah. Okay, soalan seterusnya, wajah menunjukkan satu bidang elektrik. Soalannya, hitungkan rintangan Q jika bacaan ammeter ialah 2 ampere. Nak cari A. Contoh, seperti biasa. V sama I A. Nak cari rintangan A. Itu kan siap-siap formula tu. V per I. So, cari V dalam soalan. V, 3 volt. I, arus adalah 2. Ganti saja. So, A sama dengan 3 per 2. Maka rintangan Q, A adalah 1,5 ohm. A 1,5 ohm. Soalan seterusnya, data yang sama. Dengan menggunakan jawapan DB1. Kena rujuk balik DB1. Jawapan DB1, cikgu masukkan di sini untuk anda rujuk yang tadi punya. Rintangan Q, 1,5 ohm. Hitungkan bacaan ammeter, nak cari bacaan ini ammeter. Jika satu mentor yang mempunyai rintangan 3 ohm disambung secara selari dengan rintangan Q. Okey, kita nak lukis macam mana? Di sini. Sebab dia secara selari. So, kita nak cari bacaan ammeter I ni. Sebelum tu, kena cari dulu rintangan berkesan bagi litar selari. Ingat rumusnya, iaitu 1 per A sama dengan 1 per A1 tambah 1 per A2. A1 rujuk rintangan Q yang asal. Yang tadi kita cari, 1,5. A2 rujuk kepada rintangan yang diberikan dalam soalan, 3 ohm. So, kita dapat 1 per 1,5 tambah 1 per 3. Seterusnya, boleh kira manual atau guna kalkulator. Kalau manual,
Penyebutnya 1,5 darab 2 dapat 3. Ini darab 2, ini pun darab 2. 2 tambah 1, 3. Tak nak, dengan kalkulator senang. 1/A sama 3/3. Iaitu sama dengan 1. Maka rintangan berkesannya sama dengan 1 ohm. Balik kepada soalan, nak cari bacaan N, meter I. Ada V, ada A, cari I, mesti guna hukum ohm. V sama IR. Tukarkan I ke depan, maka V per A. A pindah sini, V per A. Gantikan V sama 3, A sama dengan 1. Maka I arusnya sama dengan 3 ampere. Boleh? Soalan C. Raja di bawah menunjukkan sebuah alat. Ini alat dia. Ini soalan yang ditanyakan. Nyatakan bahagian-bahagian yang berlabel P dan Q di atas. P. Apakah nama alat bagi P dan juga Q? Ini senang kan? So P adalah ceper logam. Yang Q adalah kerajang emas. Soalan terakhir lah. Bukan, kedua terakhir. Namakan alat yang ditunjukkan di atas. Satu markah. Senang. Alatnya elektroskop. Soalan terakhir. Jika sebatang pembaris plastik yang telah digosok dengan sehelai kain sutra. Bila pembaris plastik digosok dengan kain sutra, wujudnya charge elektrostatik dan diletakkan pada bahagian P. Ramakan pemerhatian anda. Bila ada charge elektrik dekat sini, pemerhatiannya semestinya berlaku di sini. Iaitu, kerajang emas akan mencapai. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu dalam video ini. Sekiranya anda suka, jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu. Terima kasih.